أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قدر وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتقى. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. صدق الله العظيم. Kasih yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan salat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini, khususnya kepada seluruh warga kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin, hamba-hamba Allah yang dirahmati dengan anugerah iman. Alhamdulillah, puji dan puja kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan, lalu Dia berkuasa menentukan apa sahaja untuk kehidupan semua insan, dan menganugerahkan kita jiwa yang sebegini rupa, lalu kita datang untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebab tu setiap perlakuan taat kita, jika ada di sana rasa sedikit berbangga atau rasa lebih pada orang lain, kita kena susuli dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, melainkan semuanya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya beradanya kita dalam suasana taat begini pun sebenarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sama pujian dan puja itu kita lafazkan juga kesyukuran, asyukurulillah. Kerana begitulah kita dituntut untuk siasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan juga. Bersama lidah ini moga-moga dia berjaya memujuk sang raja, iaitu hati, untuk ingat Allah, Tuhan pencipta dan pengurnia itu. Lalu anggota nanti dikerah untuk membuktikan syukur, sebagaimana Imam Syafi'i sebut syukur itu fa'ilul khairat, banyak buat benda baik, wa tarkul ma'asi, dan tinggalkan kedahakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah syukur. Dibuktikan dengan 3 sudut. Pada lidah kita menyebut, pada hati kita mengikut, dan pada anggota kita melakukan semua benda yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah gambarkan terlalu sayangkan umat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat ambil berat tentang kamu dan terhadap orang beriman, baginda terlalu belas ihsan dan sangat pengasih. Dan kerana itulah syariat kita banyak sangat benda-benda yang dipermudahkan, diringankan, dibantu, ya. Teringat kita pada Nabi, bila mana solat berjemaah pun Nabi pernah pesan, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Bila mana kamu salat mengimami orang banyak, maka ringankanlah. Kenapa?
Kat situlah Nabi tunjukkan kasihnya, fa inna minhumus dhaif, kenapa di belakang kamu tu ada orang yang lemah, wasaqimul ajuz, ada orang yang sakit, ada orang uzur, orang tua, wadzal hajah, dan juga ada orang-orang yang ada hajat-hajat lain dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bertuhankan Tuhan yang Maha Rahim, Maha Pengasih, dan rupanya kita juga bernabikan Nabi yang bersifat yang sama. Cuma cakupan sifat rahim manusia itu memanglah tidak akan sama. Sebagaimana luasnya naungan rahmat Allah dengan sifat rahimnya. Hadirin berbahagia sidang jemaah yang dikasihi, pada pagi ini saya berhajat untuk bercerita tentang satu realiti, bahawa syaitan ini pernah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah derhaka. Bukan sumpah setia, sumpah derhaka. Kerana geramnya berpatah arang dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjahanamkan, menyesatkan semua anak cucu Adam. Sebab tu ayat yang saya baca pada mukadimah tadi adalah bercerita daripada surah Al-Hijr ayat 39 yang dia kata qala rabbi bima aghwaytani. Ataupun kita ambil dalam surah Sad ada kalimah sumpah, qala fa bi'izzatika, iblis itu berkata demi keagunganmu ya Allah. Artinya dia memang kenal Tuhan dia, cuma satu je masalah dia tak boleh terima kerana merasakan dirinya lebih sempurna, lebih baik daripada Adam alaihissalam. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi keagungan kau aku akan sesatkan mereka semua. Siapa ni? Anak cucu Adam. Begitu bersumpah iblis, demi keagungan Tuhan aku akan sesatkan mereka semua. Kita flashback balik cerita ini, mungkin ramai di kalangan kita pun tahu bahawa iblis ni jadi begini, dia berpatah arang dengan Tuhan adalah kerana dia diuji untuk mentaati Allah pada suruhan yang dia tidak selesa. Apa dia? Iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat pada Nabi Adam. Kita katakan sujud sebab memang Allah kata usjudu li Adam, sujudlah. Kita tak boleh kata tunduk sebab kalimah tu sebut jelas sujud. Cuma sujud itu bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Maka kalau kita tengok di antara puncanya, iblis tak mau sujud pada Nabi Adam ini, Allah pernah jelaskan dalam surah Al-A'raf. Bila Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menghalang kamu untuk engkau sujud bila aku perintah pada engkau? Agak dramatik cerita ni. Maka iblis jawab dalam Al-A'raf ayat 12 tu, dia kata ana khairum min, aku ni lebih baik pada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan aku daripada tin. Tin ini kalau kita rujuk, kalimah Arab ni banyak tanah ni, turab pun tanah, tin pun tanah, hamak pun tanah juga. Jadi tin ini adalah campuran air dengan tanah. Kita boleh kata lumpur atau tanah liat lah. Bila dah keras sikit jadi tanah liat yang boleh diacu, dibentuk. Dan iblis memang nampak proses itu. Dia nampak sebab dia lebih senior. Dia lebih senior dan sebab itu dia nampak semua kejadian itu di hadapan mata dia. Dia lama di syurga. Dan dia memang ada satu hadis bercerita bagaimana iblis ini ketika Adam diciptakan, dia sempat meronda-ronda tubuh Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kan dia tak mampu untuk menghormati kerana apa? Dia nampak
Adam dibentuk dengan bentuk satu makhluk yang begitu lemah. Hadis riwayat Ahmad bercerita, di antara saat dan ketika bila mana Allah dah ciptakan Adam alaihi salam, Iblis, hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik bercerita bahawa Rasulullah SAW bercipta lamma sawwarallahu Adam fil jannah, ketika Allah membentuk rupa bentuk Adam di syurga, tarakah, Allah biarkan, masya Allahu an yatrukah, dalam satu tempoh masa yang Allah kehendaki untuk dia biarkan. Sebab ialah sacuan tu, sebab tu ada kalimah disebut dalam Quran, min salsali min hamaim. Salsal ni macam tembika tu, dia dah keras, daripada tanah bercampur air, dah jadi tanah, dibentuk dan dibiar jadi keras gitu. Faja'ala iblis yatifu bih, hadisnya di sahih, di Muslim. Maka iblis dia pusing, dia ronda, dia masuk dalam rongga-rongga yang ada pada tubuh Adam alaihissalam. Yanzuru ilaihi, dan dia melihat, memerhatikan Adam. Falamma ra'ahu ajwaf, bila nampak, bila mana dia lihat Adam ni banyak ruang-ruang kosong. Yalah, kita ni banyak ruang kosong, hidung berlubang, mulut berlubang, mata berlubang, ada rongga-rongga banyak. Arafa annahu khalqun la yatamallak. Dia buat conclusion, dia buat kesimpulan, dia tahu bahawa ini adalah makhluk yang tidak boleh memiliki apa-apa. Bayangkan, sebenarnya iblis dia bukan saja degil, tapi dia nak memperakukan diri dia, dan dia nak bagi tahu ke Allah, makhluk ni lemah, tak layak untuk diagungkan, dihormati, begitulah. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala ternyata muji dia. Kenyataan dia bahawa khalqun la yatamallak ni, makhluk yang langsung tak boleh memiliki, memang hakikatnya betul. Kita suluh diri kita sendiri. Kita ni memang tak boleh memiliki apa, hatta memiliki diri sendiri. Contohnya, bila mana kita bercinta, hilang semua, tak makan, tak minum, baru bercinta. Merajuk, tak makan, tak minum. Mengamuk, lupa diri, habis semua, kita pecahkan. Kecewa, lagi nyaya, putus asa. Jadi manusia ni memang makhluk yang sangat lemah asalnya. Kalau tanpa Tuhan dan pedoman Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan siapa-siapa pun sebenarnya. Dan kerana inilah Adam melihat makhluk yang bersama min hamai min salsali min hamai, daripada tembikar yang asalnya pada lumpur yang masnun ni, kalimah yang menceritakan daripada berbau busuk. Kita ni jadi daripada air yang bercampur tanah yang bermacam-macam dari pelusuk bumi, dan akhirnya diperap jadi lumpur yang berbau busuk. Sebab tu kita busuk. Tak percaya? Ni tak ada air ni. Kan? Tapi yang sebaik sembahyang jauh-jauh sikit, okeylah. Ada hikmah juga. Tapi saya mandilah pagi tadi, alhamdulillah, saya duduk ulangan, air banyak, tak ada masalah. Jadi ceritanya, kita ni memang hakikat kita banyak benda. Dan sebenarnya, kalau saya terpaksa bercakap begini untuk membawa rasa, bukan nak bersama iblis, tapi nak mengatakan bahawa iblis tu ada masalah sebab dia lupa satu benda je. Iaitu kalau kita berada di tempat iblis, kita pun susah tuan-tuan nak sujud pada Adam. Pertama, sebab kita senior. Kedua, sebab kita makhluk yang lebih baik dan kita tahu. Sebab tu bila mana makhluk yang bernama iblis ni dah ronda Adam, sebab tu anak cucu dia boleh senang-senang masuk dalam tubuh badan kita ni. Kita nampak kan selalu orang kena rasuk jin, kena rasuk setan, kena rasuk iblis ni. Tapi tak pernah kita jumpa iblis kena rasuk manusia, tak ada. Sebab memang dia tahu ni makhluk yang nothing. Okey? Jadi bila mana dia senior, dia kapten, dia lebih baik, kemudian Allah panggil dia untuk hormat pada dia, dia satu ujian yang sangat besar. Sebab tu siapa yang ada kelebihan banyak dalam hidupnya, sebenarnya dia sangat diuji untuk jadi tawaduk, susah sangat. Dan begitu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi suluhan. Cerita Al-Quran ni bukan cerita kosong, tapi dia jadi suluhan untuk kita bertindak tepat dalam kehidupan. Kita Allah beri macam-macam pangkat, darjat, kehebatan. Jadi boleh tak kita senyum pada orang lain contohnya? Beri salam dulu pada orang lain. Susah tuan-tuan.
Jadi saya andai katalah kita ni, bayangkan iblis tu kat sekolah, dia tu ketua pengawas lah, senior pula tingkatan form 5, nak habis dah sekolah. Datang seorang anak awam asli, anak Tok Batin ke, bukan anak Tok Batin lah, Tok Batin orang hormat juga, sekolah kat situ. Lepas tu pengetua panggil, abang, awak hormat kat dia. Kata, agak-agak cikgu, ini budak form 1, anak orang asli pula, saya nak kena hormat dia pasal apa? Saya ketua. Begitulah gambarannya. Jadi bukan senang, tapi begitulah. Dia lupa bila mana dia kata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan dia daripada lumpur. Ada kalimah khalaqtani. Khalaqtani artinya aku ni makhluk ciptaan kau. Artinya engkau jadi pada api pun bukan kau buat sendiri. Kalau dia ingat apa yang dia cakap tu, dia sedar, dia tak jadi masalah. Artinya kalau kita pun begitu, aku dapat benda semua ni, bukan aku dapat, Tuhan bagi. Aku cantik nak bangga macam mana? Tuhan yang bagi. Dia yang hodoh tak payahlah sedih sangat, sebab Tuhan bagi. Begitu. Ya, selesailah masalah itu. Ya, dalam ayat surah Saf, Allah ajak dia berfikir lagi. Allah kata, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Wahai iblis, apa yang menghalang kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku cipta dengan tangan aku? Allah nak nampak, ini makhluk aku buat. Astakbarta am kunta minal alin? Adakah kamu ni cuba nak membesarkan diri, atau kamu jadi orang yang meninggi diri? Dia jawab, qala ana khairum min. Ya, aku lebih baik pada dia. Tetap kata begitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sama juga ayatnya daripada surah Al-A'raf tadi. Engkau ciptakan aku daripada tanah, daripada api, sedangkan dia daripada api, daripada tanah. Ya. Jadi masalahnya iblis ni, bila mana dia dah begini, dia berpatah arang tau terus. Sebab tu kita jangan ikut langkah iblis ya. Kita tengok Adam alaihissalam buat salah, iblis pun buat salah. Tapi cantiknya Adam, bila mana buat salah, dia mengaku salah. Iblis ya, dah buat salah, terus berpatah arang, berpaling tadak. Terus bersumpah dengan Allah, dengan ketinggian kau aku akan sesatkan mereka semua. Bayangkan, iblis, itu iblis. Tapi Adam bila salah, apa dia kata? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal dia tak sengaja, dia tertipu. Dia tak melawan, tapi dia tetap mengaku, ya Allah, kami dah zalimi diri kami. Adam dan Hawa kita gitu kan. Sekarang kau tak ampunkan kami, kau tak kesian kat kami rugi ya Allah. Subhanallah. Jadi kita ni sebenarnya kena sedar, kita ni anak cucu Adam, bukan keturunan iblis. Jadi kenapa kita tak dapat mewarisi jiwa murni Adam alaihissalam, yang bila salah mengaku, bila salah mohon keampunan. Tapi kenapa kita ikut sunnah yang bukan keturunan kita, bukan datuk nenek moyang kita, yang degil berpatah arang tu malah berdendam pula. Jadi saya nak bercerita pagi ini tentang sumpah iblis ini, bahawa dia memang tak mahu sangat untuk berpatah balik kembali pada Allah, ya, bertaubat, ya. Dan ada satu hadis bercerita tentang kekesalan iblis bila mana melihat anak cucu Adam sujud, khususnya sujud sajadah, sujud tambahan ni, sujud dalam solat. Dalam satu hadis Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajad." Jadi yang kita sujud hari Jumaat itu ada satu simbol yang besar sebenarnya, cerita yang besar. Apabila anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, i'tazala syaitan yabki, maka
syaitan akan menyendiri jauh. Dia akan berlari jauh daripada anak Adam tu dan dia menangis. Yaqul sambil bersuara, ya wailah, alangkah celakanya aku. Dia sedari dia. Umir ibnu Adam bisujud fasajad. Anak Adam ni diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud. Falahul jannah, untuk dia syurga. Wa umirtu bisujud, aku juga pernah diperintahkan untuk sujud. Fa asait, tapi aku lawan, aku engkar. Faliannar, maka untuk aku neraka. Jadi sujud kita ni ada maksud, ya, yang besar. Tapi begitulah, permusuhan ini kekal dan syaitan laknatullah terus berusaha untuk menjahanamkan kita. Sebelum saya pergi jauh, suka juga saya menjelaskan dua istilah yang dekat dengan kita, iaitu antara iblis dan syaitan. Mungkin saya pernah jelaskan, tapi saya suka nak jelas sekali lagi supaya tak ada kekeliruan. Apa beza iblis dengan syaitan ni? Ya. Iblis ini, ya, adalah syaitan. Syaitan juga adalah iblis. Tapi ada sedikit, ya, satu nama sebenar, satu nama gelaran. Apa maksud saya? Iblis ini adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin yang duduk di syurga, ya, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, direzekikan duduk dalam syurga lah. Dan oleh kerana ada perkara-perkara itu, mungkin dia di kalangan orang-orang hebat dalam syurga, ya, jin-jin yang hebat. Dia dari kalangan jin. Jadi dia bukan dari kalangan malaikat. Walaupun perintah tu sekali, ya, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kamu semua para malaikat pada Adam kecuali sujud. Mereka semua sujud kecuali iblis. Tapi Allah jelaskan, ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Allah jelaskan. Ya, kalau dalam Al-Baqarah Allah tak sebut. Tapi dalam ayat ini Allah sebut jelas Al-A'raf. Ya, Allah kata fasajadu illa iblis kana minal jin. Dia dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Ya, dia engkar, ya, daripada melaksanakan perintah Tuhannya. Jadi Allah declare jelas bahawa iblis dari kalangan jin, bukan malaikat. Malaikat tak akan, ya, menderhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat makhluk yang memang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah akan buat semua. Malaikat akan membuat apa saja Allah perintah. Mustahil ada malaikat yang degil. Jadi ini adalah cerita dia dari kalangan jin. Apa beza pula di antara iblis dan syaitan? Ya, jadi Allah sebut kat sini nama dia iblis. Fasajadu illa iblis. Tidak sujud, ya, melainkan dia iblis. Iblis ni nama sebenar dia. Habis datang mana pula syaitan? Kalau kita tengok ayat-ayat awal surah Al-Baqarah tu, bila Allah kata dalam ayat 34 tu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, ya, Allah sebut nama jelas. Kan? Wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kat situ Allah sebut iblis. Tapi perasan tak, dua ayat selepas itu Allah ada sebut kalimah syaitan, fa azallahuma syaitanu anha. Maka, ya, telah menggelincirkan daripada syurga keduanya oleh syaitan itu. Cerita ni cerita macam mana berjayanya iblis, ya, menyingkirkan Adam dari syurga dengan tipu daya dia. Maka keduanya, iaitu Adam dan iblis, tergelincir daripada syurga, anha, daripada syurga tu, ya, Allah sebut asyaitan. Fa azallahuma syaitanu anha. Allah tak sebut iblis. Kenapa agaknya? Sedangkan cerita yang sama kan? Atas iblis, bawah Allah sebut syaitan. Sebenarnya syaitan ini adalah gelaran, ya, bagi setiap makhluk Tuhan yang menghasut, ya, mengajak kepada kejahatan. Lepas tu kalau kita tengok tafsir At-Tabari, dijelaskan panjang. Hatta syaitan ni bukan sahaja berlaku pada jin, tapi syaitan juga dari kalangan manusia. Sebab tu Allah sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas, kan, yang membisikkan jahat dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna
Ya, likulli nabiyyin. Begitu kami jadikan setiap nabi ni ada musuh-musuh, aduan syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan jin dan manusia. Artinya manusia pun jadi. Dalam satu riwayat At-Tabari kata Sayyidina Umar pernah marahkan bagal dia dan Sayyidina Umar nisbahkan ini setan. Ma hamaltumu illa ala syaitan. Dia kata engkau tidak suruh aku naik binatang ni melainkan setan sebab bagal tu degil tak mau berjalan. Sebab apa kalimah syaitan ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab dia merujuk daripada dua sumber. Yang pertamanya syatuna. Syatuna ni artinya jauh, menjauh daripada jalan kebenaran. Yang kedua daripada syata. Syata ni maksudnya terbakar panas. Meronta je tak sudah-sudah. Macam kita tak mandi malam tadi panas nak tidur tak boleh. Selinganlah kan. Jadi sifat dua ni. Dan sebenarnya bila Allah sebut asy-syaitan ni fa'azalhum asy-syaitan, Allah sebut si setan itu. Maksudnya kalau kita tengok gambaran cerita iblis tadi, iblis ni dia sebenarnya adalah iblis nama dia. Kalau tengok dia ada IC, kita tengok nama dia IC dia iblis Bangsa dia bangsa jin. Cuma pekerjaan dia atau jawatan dia atau title dia, gelaran dia adalah setan atau chief of setan Macam Sarip Dol lah tuan-tuan. Sarip Dol ada gelaran kan? Samsing Kampung Dusun. Orang sebut, itu Samsing Kampung Dusun. Orang tahu dah tu. Dan title Samsing Kampung Dusun tu boleh dipakai oleh siapa-siapa. Mati Sarip Dol ada orang lain pula jadi tu. Macam tu juga syaitan. Siapa pun boleh pakai gelaran syaitan. Tapi nama iblis tu nama asal dia. Jadi kita jangan kata iblis tu daripada malaikat satu. Orang Melayu ada sebut begitu. Dia jin. Dan dialah makhluk pertama yang jadi setan. Dan setan ni sebenarnya watak volunteer. Siapa pun boleh masuk jadi setan. Ya. Tapi siapa yang berani jadi sukarelawan bernama setan ni, dia akan masuk neraka lah. Sebab lagi satu kita kena terima logik bahawa Allah tak ciptakan makhluk bernama syaitan. Kalau Allah ciptakan makhluk bernama syaitan, kemudian kerja dia Allah appoint dia supaya hasut orang, buat jahat, kemudian dia kena masuk neraka, not fair. Tak logik langsung. Kita pun tak nak. Artinya syaitan ni volunteer, sukarelawan, siapa nak buatlah kerja tu, tapi ada habuan. Wal a'yadu billah habuan dia. Jadi inilah makhluk pertama yang mula-mula jadi syaitan. Sebab tu dalam istilah bahasa Arab, syaitan ni maksudnya setiap benda yang memberontak, meracau, mengganggu, ya, menghilangkan ketenteraman, itulah ada syaitan. Kullu mutamarrid. Jadi hati-hati, ya. Atuk kita tak pernah jadi syaitan. Yang mula jadi syaitan ni adalah kalikangan jin. Jadi oleh kerana dia bersumpah, ya, saya nak cerita antara sumpah dia ni. Ya. Dia berkata dalam surah Al-A'raf, qala fa bima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kerana engkau dah hukumkan aku sesat, singkir aku dari rahmat, aku akan pasti halangi mereka dari jalan kau yang lurus. 3 kali syaitan sebut dengan Tuhan dalam Al-Quran ni. Soal dia nak halang anak cucu Adam ni. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku pasti datang menghasut mereka. Ya, daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Semua pihak, semua sudut dia datang. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan dapati nanti tak akan ramai yang jadi bersyukur ingat pada engkau ya Allah. Ni punya degilnya makhluk nama iblis ni, punya berani jadi syabak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah, ya, syaitan ini memang subhanallah, kita tak akan dapat jalan keluar daripada dia melainkan dengan billah. Sebab tu lafaz ta'awudz kita, a'udzubillah, waqaf kat situ, perhatikan betul. Aku hanya boleh berlindung dari syaitan ni dengan Allah. Tak ada Allah dalam hati, dalam minda, dalam gerakan, dalam niat. Kita bukan siapa-siapa untuk berhadapan dengan makhluk yang kita tak nampak, yang dah berisytihad perang dengan kita. Ya. Dan Allah sebenarnya bagi tahu, ya, 2 kali Allah sebut tentang siapa yang boleh selamat daripada syaitan ini. Ya.
Iaitu yang pertamanya dalam surah Al-Hijr, bila Allah iblis bercakap begitu, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahumul arda wa la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, kerana engkau dah hukumkan aku sesat, maka aku akan hiasi untuk anak cucu Adam ni dunia ni. Sebab tu nampak cantik, walaupun dunia ni tak cantik sebenarnya. Buktinya kita tengok muka kita makin hari makin tak cantik. Apatah lagi kalau tak mandi, rambut kusut masai tu. Tapi tetap juga kita rasa, tapi banding pada kejikan aku cantik lagi. Tu hiasan setan. Duk perasan je, tak ada cantiknya dunia ni. Wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ni sumpah ni tuan-tuan. Allah jelas. Bukan Allah jelaskan, iblis beritahu ada satu kumpulan makhluk manusia yang dia takkan dapat sesat. Apa dia? Illa ibadaka, kecuali hamba-hamba kamu yang al-mukhlasin, yang diikhlaskan hatinya. Ikhlas ni perkataan khalas. Khalas tu orang Arab cakap khalas. Gitu cakap kan. Khalas ni maksudnya clear. Khalas ni clear. Hati kita clear, tak ada benda-benda penyakit dunia, hanya kita dengan Tuhan. Tapi perasan tak? Kat sini Allah sebut al-mukhlasin. Apa beza mukhlasin dengan mukhsin? Kita cerita nanti. Kemudian dalam tadi itu ayat daripada surah Al-Hijr ayat 40. Artinya walaupun dia bersumpah dengan Allah, tapi dia bocor rahsia juga. Dia cerita juga. Tapi ada satu geng yang aku tak boleh kacau lah, ya Allah. Hamba-hamba engkau yang ikhlas. Kemudian dalam surah Sad ayat 83 pun Allah jelaskan lagi. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sama juga ayatnya, kecuali hamba-hamba kamu yang ikhlas. Cuma apa maksud al-mukhlisin dengan al-mukhlasin? Siapa belajar bahasa Arab dia dapat benda ni. Al-mukhlis isim fa'il. Mukhlis isim fa'il. Mukhlas isim maf'ul. Pernah dengar nama orang mukhlas? Mukhlis ramai kan? Main nama orang mukhlis. Mukhlas. Saya pernah sekali je. Sebab saya pun juru nikah. Bila nak nikahkan orang, Allah, nama orang ni mukhlas. Dia pun malu-malu, bapak saya salah tulis. No, saya kata, bukan salah tulis. Nama awak ni nama yang hebat. Dia kata pertama sekali orang kata nama saya nama yang hebat. Mukhlas ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlas ini maksudnya orang yang diberi keikhlasan, dianugerahkan keikhlasan. Mukhlisin adalah orang-orang yang mengusahakan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk melainkan beribadah tu dengan mengikhlaskan agama ni untuk Allah. Ini perintah Allah. Kita masih berusaha untuk mendapatkan hati yang jernih, bersih, clear dengan Allah. Tak ada cerita dunia, tak ada cerita manusia dalam hati. Itu mukhlis, berusaha. Dia sendiri tetap hebat, berpahala, itulah asalnya. Dia tak ada tiba-tiba orang dapat mukhlas, melainkan dia dulu adalah orang yang mukhlis asalnya. Dia berusaha dulu. Ada orang sampai mati tak pernah dapat mukhlas, tapi dia tetap dikira sebagai mukhlisin. Mukhlisin pun dah hebat, apatah lagi. Yang nak selamat, iblis kata kalau nak betul selamat, setakat dia usaha belum selamat. Itu maksudnya. Tapi bila mana engkau dah selamatkan, dah jadi mukhlasin, baru selamat. Artinya kadang-kadang orang ikhlas pun diganggu. Ikhlas rakaat pertama, rakaat ketiga dah jadi mengerbang naik ke awan. Begitulah kita. Tapi tetap ada nilai takwa, ada nilai usaha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mukhlasin ini maksudnya orang-orang yang diberi keikhlasan, sebab dia maf'ul, isim maf'ul. Isim maf'ul ni artinya kan. Madrub, dipukul. Kalau darib, pemukul. Ini rubai, urut-urut yang 4 ni. Jadi iblis bagi tahu semua kita tak akan selamat daripada tipu daya dia, melainkan dah dapat satu title yang menerima anugerah Allah, yang buat apa pun nampak Allah. Tapi kita masih usolli lillahi ta'ala tu masih mukhlis. Okey, tu ada usaha. Jadi masih kalau kita dalam ketika mana kita menjadikan diri kita mukhlis itu memang jadi betul-betul
maka kita selamat. Tapi ada orang yang memang Allah beri kurniaan, dia di mana saja pun dia dengan Tuhan, itulah dia golongan yang selamat, ya, dan hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan risau, ya, bila mana Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan yang maha baik. Kan? Siapa yang dah mula berjalan di jalan Tuhan, walaupun belum sampai, Allah dah sambut. Itu baiknya. Kita ni beruntung bertuhankan Tuhan yang baik-baik. Yang saya boleh baca satu hadis Nabi kata, ya, seorang yang sakit ataupun musafir tetap ditulis untuknya pahala apa yang biasa dia amalkan ketika dia sihat dan ketika dia bermukim. Maka maknanya Tuhan kita dia mengira hati sebenarnya. Ya. Tuan-tuan memang selalu sembahyang jemaah. Hari itu tuan-tuan pening sangat. Tuan-tuan sembahyang kat rumah dapat pahala solat jemaah. Sebab dah 40 tahun atau 30 tahun sembahyang kat masjid. Jadi ceritanya bukan dapat buat sampai tak. Ceritanya hati kita dengan sesuatu tu. Dengan dibuktikanlah dengan perbuatan. Tapi kalau berazam, 20 tahun nak sembahyang jemaah tak pernah sampai, tak dapatlah yang tu. Yang tu teruk sangat. Ada orang begitu, dia kata saya dah lama seazam 20 tahun nak sembahyang jemaah tapi tak pernah sampai. Itu sendiri mau ingatlah, tengok sendirilah. Jadi begitulah cerita Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan ini. Saya nak masuk tapi masa dah tak mengizinkan pada saya. Kita pun dah berjanji untuk sampai pukul 7 je. Tapi insya-Allah ada ruang lain kita ceritalah senjata syaitan untuk menyesatkan, ya, umat cucu Adam. Tapi inilah dia. Ya, artinya kita bukan siapa-siapa pun di mata Allah, ya, pada pandangan syaitan, walaupun kita beramal hebat, kalau tak ada Tuhan dalam hati, kalau kita belum jadi orang mukhlisin, ya. Jadi pastikan, sebab itulah, ya, kadang-kadang kita tak memperhalusi apa yang diusahakan oleh fuqaha. Ya, kita sibuk mengatakan usolli tu bid'ah, Nabi tak buat. Tuan-tuan tahu tak kenapa kita ni dibantu dengan usolli? Sebab di hujungnya tu ada lillahi ta'ala, tuan-tuan. Ya, lidah Allah kurniakan ni, kita lafazkan supaya hati tu tersentak dengan sebutan tu. Nawaitul wudu' lillahi ta'ala. Aku ni berwudu' untuk Allah, kerana Allah Ta'ala. Baru teringat. Kan biasanya apa yang kita sebut tu akan masuk dalam hati. Maka talaffuz ni, melafazkan satu benda tu, ya, jangan sibuk sangat pasal bid'ah tak bid'ah. Sesat masuk, takkanlah sebut lillahi ta'ala masuk neraka, baca solli masuk neraka, tuan-tuan. Ya kan? Jadi ceritanya, ya, ulama dulu memprogramkan agar kita ni dapat tahap ni, mukhlisin. Ya, dapat fokus, dapat sedar bahawa aku sedang menghadap Tuhan dan aku perlu berbuat sesuatu agar kita selamat daripada tipuan iblis. Sebab agama kita merangkumi semua benda. Ya, hukum hakam dan juga penjiwaan, dan agama kita yang asalnya memang lebih pada penjiwaan, pada rohani kita. Ya, bila mana kita sebut lillahi ta'ala untuk satu samalan, artinya kat situlah maksudnya ikhlas. Untukmu ya Allah, untuk Allah, ya, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Jadi moga-moga kita dapat, ya, mencuba menjadi hamba Allah yang ikhlas dengan apa cara sekalipun. Ya, ada orang nak sembahyang disebut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, engkaulah tumpuan dan tujuan aku. Wa ridhaka matlubi, dan redha engkau je lah yang aku tuntut. Begitu sekali nak bawa hati. Cakap-cakap dulu dengan Tuhan. Jadi tak ada masalah, tuan-tuan. Asal saja satu amalan yang kita lakukan, jangan ada masuk benda-benda dunia yang lain, manusia ke, ya, perhatian ke, ya, kedudukan ke, jawatan ke. Dan kalau amalan itu berbentuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berupa ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi ini sikit sebanyak menambah faham kita tentang seni, ya, berkehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat apa yang dah kita buat. Kita risau amalan-amalan kita besok bangkit di akhirat tak ada apa-apa. Kan? Kita dah semayang lama. Kita dah beribadah lama, tapi sujud kita rupanya tak ada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Ya, jadi tetap syaitan akan masuk. Kita tak khusyuk pun sebab apa? Memang kerja syaitan datang kiri kanan depan belakang. Jadi kalau kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi golongan mukhlisin, dan di hujung hayat kita Allah sempat bagi jadi mukhlasin, insya-Allah kita akan selamat daripada tipu daya syaitan yang memang, ya, Allah jelaskan, innasyaitana lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya syaitan ni musuh yang nyata. Nyata bukan nampak pada mata, nyata sifat dia, permusuhan dia, dendam dia ya kepada umat Adam alaihissalam. Moga-moga bermanfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamtana. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa li ni'maika syakirin wa li yaumi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مختون واختم لنا بخير منك أجمعين وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومعاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.